Pertama sekali, kaedah yang sangat merosakkan golongan ini. Pertama, Nabi tak buat, tak boleh buat, bid'ah. Terus haram. Terus haram. At-tarku tu mereka tak faham. Perkara yang Rasulullah tak buat tu, mereka tak faham tentang kaedah dia. Yang kedua, mereka salah faham. Bila mereka kata Nabi tak buat tu bid'ah, maka dari situ mereka mula memahami seolah-olah bid'ah tu segala perkara yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam tu memang sangat berat. Memang kita kata teras golongan ekstremisme ni adalah mengkafirkan umat Islam yang lain. Tetapi untuk diajar ataupun untuk dididik mudah mengkafirkan orang lain, dia mesti dididik membid'ahkan orang lain dulu. Bermula dengan itu. Bermula dengan sikap mudah membid'ahkan. Lepas mungkin dah lama bid'ahkan orang, tuduh orang ni sesat, tuduh masyarakat ni begini dan sebagainya, maka baru mereka rasa mudah nak mengkafirkan. Innalillahi wa inna Dah yang ditangkap tu. Yang paling ekstrim yang doktor pernah kendalikan. Satu pengalaman. Ya, betul. Satu orang, saya tak nak sebut nama lah. Okey, tak apa. Ya, sebab tapi dia bekas attendant hospital. Jadi bila polis datang jumpa Ustaz, ini orang paling lama sekali Ustaz, dia kata. Di Kamunting. Dia kata biar dia matilah di Kamunting tu. 8 tahun dia kata. Orang lain 2 tahun ke atas biasa okey lah. Kendur lah. Dah kendur, taubat. Taubat dan pulih dibebaskan. Tapi dia paling lama 8 tahun. Lepas tu dia ada latihan ketenteraan di Ulu Tiram dan sebagainya. Dia ni kalau orang lain punya keluarga kalau dimaklumkan kena tangkap ISA, menangis, marah. Tapi dia ni bila ditangkap, isteri dia alhamdulillah. Maksudnya dekat dengan jalan syahid. Maksudnya mungkin. Maksudnya isteri dia kata alhamdulillah, maksudnya apa? Maksudnya anak saya dah boleh pergi sekolah. Punya ekstrim ni dia. Betul. Saya salah faham. Ya, betul. Isteri dia suka dia kena tangkap sebab dia tak bagi anak dia pergi sekolah sebab dia kata sekolah-sekolah ni tagut. Jadi pengalaman saya bila saya duduk dengan dia, pertama sekali saya masuk bilik dengan dia. Dia baru lepas merokok. Jadi dia pun duduk. Polis pun ada di sebelah saya. Saya pun kata Encik Fulan, Encik Fulan, hampir sebut nama tadi. Encik Fulan, kita mulakan majlis kita ni dengan bacaan Ummul Kitab, insya-Allah. Saya pun baca Al-Fatihah. Dia tak nak baca. Dia buat macam tu. Kan? Punyalah tak nak baca. Kan? Jadi polis pun kata, "Alah Encik Fulan, tadi merokok boleh je," dia kata. "Ustaz ajak baca Fatihah tak nak." Saya pun tanya, kenapa tak nak baca Fatihah? Apalagi bid'ah lah kan. Bid'ah lah. Bid'ah lah. Itu nak punca ke situ lah. Nak punca ke situ. Jadi saya nampak, ya Allah, fahaman ni sangat salah faham bid'ah. Salah faham bid'ah. Dia baru habis merokok tadi. Yang tu okey. Tu okey. Nak ajak baca Fatihah, bid'ah. Jadi satu hari tu saya interogasi berdebat dengan dia isu bid'ah sahaja. Maka sebab tu antara buku saya yang paling awal saya karang tu, dan saya bagi secara percuma, masalah at-tarku dengan masalah bid'ah hasanah tu utamanya. Pemahaman. Ya. Dia masalah pertama sekali saya tengok golongan ni kadang-kadang tanya soalan masuk penjara ni. Tanya soalan, apa soalan nak tanya? Apa hukum doa awal tahun? Akhir tahun. Maksudnya soalan you dalam penjara doa awal tahun, akhir tahun. Kan? Lepas tu kita tengoklah cara mereka solat. Ada sebahagian yang kita tahulah cara solat. Jenis orang yang kita tahulah. Boleh cam. Boleh cam lah. Ada sifat-sifat tertentu kan. Jadi sebab tu saya nampak pertama sekali kaedah yang sangat merosakkan golongan ini. Pertama, Nabi tak buat, tak boleh buat, bid'ah. Terus haram. Terus haram. At-tarku tu mereka tak faham. Perkara yang Rasulullah tak buat tu, mereka tak faham tentang kaedah dia. Yang kedua, mereka salah faham. Bila mereka kata Nabi tak buat tu bid'ah, maka dari situ mereka mula memahami seolah-olah bid'ah tu segala perkara yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam tu memang sangat berat lah. Jadi sebab tu kalau kita tengok, persoalan bukan sahaja melibatkan, sebab persoalan golongan-golongan yang dipulihkan ni, bila kita himpunkan dia punya tema-tema, dia bukan sahaja melibatkan isu-isu jihad, negara Islam ataupun kufur dan sebagainya, tauhid. Mereka juga melibatkan isu-isu yang sebeginilah, isu-isu bid'ah.
jawapan doktor tu menjawab soalan ketiga saya sebenarnya. Okay. Bagus sangat, alhamdulillah. Maksudnya salah faham bid'ah membuatkan mereka jadi ekstrim. Betul. Bahkan menuduh orang. Betul. Bahkan kalau kita buat kajian golongan-golongan ekstremism ataupun golongan-golongan yang disebut sebagai teroris, mereka juga bersikap sedemikian. Kalau kita tengok ISIS menghukum orang sambut Maulid Nabi, disebatnya. Lepas tu khatib-khatib yang berkhutbah tentang Maulid Nabi pada bulan Rabiul Awal dipecatnya. Dan kemudian kalau kita tengok gerakan seperti Boko Haram dan sebagainya. Bahkan ini saya dapat maklumat daripada pihak PDRM sendiri, khususnya Datuk Ayub. Mereka kata ketika kumpulan Abu Bakar Bashir datang ke Malaysia ni, duduk di sebuah negeri ni, SB dah turun. Dan tengok mereka ni duk bincang bidah. Dah pantau pergerakan tu. Dan mereka dah mula tapi laporan yang diterima, mereka ni bincangkan isu bidah. Jadi SB anggap perkara ni mungkin lah isu furuk lah. Tapi akhirnya daripada situlah lahirnya kumpulan JI. Allah, jadi bahaya dia punya ending dia tu ke arah itu, doktor. Mula dengan salah faham bid'ah, membid'ahkan orang, mengkafirkan, akhirnya betul. Sebab tu saya buat kajian, saya nampak memang kita kata teras golongan ekstremisme ni adalah mengkafirkan umat Islam yang lain. Tetapi untuk diajar ataupun untuk dididik mudah mengkafirkan orang lain, dia mesti dididik membid'ahkan orang lain dulu. Bermula dengan itu. Bermula dengan sikap mudah membid'ahkan. Lepas dah mungkin dah lama bid'ahkan orang, tuduh orang ni sesat, tuduh masyarakat ni begini dan sebagainya, maka baru mereka rasa mudah nak mengkafirkan. Innalillahi wa inna ilaihi. Dah bila dah mudah mengkafirkan, barulah boleh menghalalkan darah dan harta. Saya pernah baca artikel berkaitan perkembangan kumpulan pengganas Al-Shabaab di Somalia. Berteraskan fahaman Wahabiyah Salafiyah. Sampai 2024 ada serangan. Dulu dia mengkafirkan orang, membid'ahkan amalan ibadat. Betul. Sekarang dah mula serang hotel dah. Betul. Apa komen doktor dengan kumpulan ni, doktor? Betul. Kalau kita kaji sebenar-benarnya, dia Syabab ni di Somalia pun dia pecahan daripada Al-Qaeda juga. Jadi sebenar-benarnya kisahnya bermula ketika umat Islam berjihad, berperang negara Afghanistan khususnya nak membebaskan diri daripada Rusia. Masa tu kalau kita tengok adalah orang-orang daripada seluruh dunia Islam datang. Tapi yang antara yang datang tu adalah golongan-golongan yang membawa ideologi fahaman Wahabi. Kemudian apabila berlaku apa yang berlaku, kejatuhan Rusia dan sebagainya, dan berjaya membebaskan diri daripada, akhirnya golongan dulu dikenali sebagai mujahidin. Kemudian dikalahkan, kemudian golongan muda di kalangan mereka bergaduh sama mereka. Muncul golongan Taliban. Muncul golongan Taliban tu dah dipengaruhi dengan fahaman ini kita panggil Taliban 1.0. Zaman sekarang ni kita panggil Taliban 2.0. Dia dah beza sikit ideologi tu. Okey, tapi maknanya golongan tua dengan golongan muda Taliban. Golongan muda dengan kemudian datang dua orang yang utama yang mula-mula mengasaskan tanzim Al-Qaeda, Syekh Abdullah Al-Azam dan Osama bin Laden. Tapi Syekh Abdullah Al-Azam ni akhirnya di assassinated, dibunuh. Dan diganti dengan Osama bin Laden. Osama bin Laden memang membawa fahaman ini. Akhirnya Al-Qaeda ni menjadi tersebarnya. Cuma kalau kita tengok latar belakang pertama ni, mereka membawa gerakan anti barat ataupun anti Amerika. First step tu. Okay. Tapi mereka pun ada keluarkan fatwa-fatwa yang ekstrim. Contohnya kalau antara fatwa bin Laden, bukan dia tak layak nama fatwa pun, tapi orang panggil fatwa kan. Dia boleh membunuh pendapat dia lah yang dipegang oleh golongan dia, boleh membunuh rakyat negara seperti Amerika yang datang menyerang negara Islam walaupun berada di negara lain. Daripada situlah pengeboman Bali berlaku. Sebab bagi mereka boleh bunuh. Itu punca. Itu fatwa daripada pandangan daripada Osama bin Laden yang dipegang oleh golongan Al-Qaeda. Jadi mereka, dan kita tahu cawangan mereka di Malaysia, di Nusantara ni JI lah. Orang-orang JI lah yang diasaskan oleh Abu Bakar Bashir tu. Jadi daripada situlah kalau kita tengok mereka mengharuskan pembunuhan yang kita panggil kalau orang bukan Muslim atau kafir mustakman.
kafir yang masuk ke negara Islam dengan keizinan, mereka telah mendapat keamanan. Betul. Mereka dihormati dan sebagainya. Tak boleh disentuh. Tak boleh disentuh. Nyawa mereka dihormati dan sebagainya. Tapi oleh kerana mereka bagi fatwa, boleh bom. Jadi saya bila menilai buku-buku yang ditangkap bersama dengan golongan-golongan ekstremis ni, antaranya saya bacalah fatwa-fatwa tu. Oh, mereka berpegang dengan pandangan ini. Memang tertulis. Ya. Dan mereka juga sebenarnya saya boleh kata mereka ada tauhid yang mereka panggil sebagai tauhid hakimiyah. So tauhid hakimiyah. Itu tajuk lain pula tu. Ya. Ya, ada tauhid. Jadi kat situ mereka apa kita panggil, mengkafirkan lah. Mereka menggunakan konsep tauhid tapi untuk mengkafirkan, waliyazubillah.